Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi kemenangan Sabah menentang Pulau Pinang tempoh hari berakhir dengan keputusan 3-2 adalah merupakan satu keputusan yang cukup-cukup kita inginkan, di mana kita mengidamkan tiga mata pertama kita, dan ianya lebih sweet, lebih manis apabila ia dilakukan di hadapan penyokong kita sendiri. Dan dalam persembahan tersebut ada a few things lah yang aku tidak berapa sentuh pada video sebelum ni, dan aku ingin memberi perhatian kepada benda tersebut, individu tersebut, kerana ialah macam slow-slow dia memberi keyakinan kepada aku lah. Okey, ianya memberi efek juga kepada persembahan Sabah FC pada perlawanan menentang Pulau Pinang tu, walaupun aku mengatakan ini adalah perlawanan terbaik daripada 9 perlawanan yang telah kita lalui. Tapi aku juga katakan ianya belum berada di tahap yang aku inginkan sebenarnya 3 musim lepas yang kita lalui. So ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju dengan pendapat aku. Itu terpulang kepada pendapat masing-masing kerana kita memerhatikan perlawanan dan persembahan dari sudut yang berbeza. So tidak ada siapa yang menang, tidak ada siapa yang kalah lah. It's just a opinion sahaja. So guys, satu pertama kali aku ingin menyentuh mengenai keberadaan Farhan Roslan as a starting 11 pada perlawanan ini, di mana Farhan Roslan, actually aku mau beri perbezaan lah antara dua individu ni. So first aku ingin menyentuh Farhan Roslan, yang kedua adalah aku ingin menyentuh mengenai Fakrul Iman. So Fakrul Iman ni dia macam timbul out of nowhere lah, tiba-tiba dia diperkenalkan dalam skuad Sabah FC dan memberikan satu persembahan yang cukup berbeza daripada mana-mana pemain yang ada atas padang ni. Okay, sebelum aku bercerita sekali lagi mengenai kedua ni, so ingin aku berkongsi terlebih dahulu diorang punya sedikit latar belakang diorang lah. So Fakrul Iman berumur 24 tahun, manakala Farhan Roslan 28. Fakrul daripada Selangor, Farhan daripada Kedah. Ketinggian 165 untuk Fakrul, 154 untuk Farhan. So kalau dari segi height tu sebenarnya diorang ni agak rendah lah di antara pemain-pemain yang berada di skuad Sabah FC setakat ni. Boleh juga dikatakan antara yang bukan tertinggi lah ketinggian mereka ni di dalam keseluruhan pemain di bola sepak pada kita. Tapi okey, sebelum tu dia di mana lagi Fakrul lebih kepada central midfield, manakala Farhan pula lebih kepada bahagian wing lah, tapi dia lebih mendominasi di bahagian left midfield. So itu adalah sedikit biodata ataupun latar belakang mana kedua-dua pemain ni lah. Jadi meletakkan Farhan Roslan selaku starting 11 untuk perlawanan ini adalah merupakan satu benda yang betul-betul aku ingin saksikan, kerana dia seringkali digunakan as a impact sub pada perlawanan sebelum ni, dan setiap kali kemasukan Farhan, yes, memangnya dia akan memberi impact untuk pasukan Sabah FC. So that's why aku mengharapkan dia lebih diguna pakai mungkin secara full time. Itu pun ingin aku saksikan juga pada peluang-peluang yang akan datang. Tapi sekarang ni meletakkan Farhan selaku starting 11 memang membuahkan hasil. Aku nampak di sini, tapi dia lebih dideploy as a central attacking midfield lah pada perlawanan menentang Pulau Pinang tempoh hari, di mana dia telah memberikan satu lorongan yang cukup cantik, berjaya melepaskan dan mengagak larian yang dilakukan oleh Aidin Muyajic pada perlawanan tersebut, di mana membantu Aidin Muyajic untuk mendapatkan gol beliau di saingan Liga Super lah. So itu merupakan satu assist yang cukup cantik daripada Farhan Roslan, dan hasil daripada pemerhatian aku pada perlawanan sebelum ni pun, Farhan Roslan ni memang dia beroperasi di bahagian atas. Maksud aku memang berhampiran di dalam kotak di pasukan lawan. Selain daripada creating chances, dia juga adalah player yang terlibat untuk diberikan peluang menjaringkan gol. Beberapa peluang pernah dimiliki oleh beliau, tapi again tidak dapat disempurnakan. Walau bagaimanapun, apa yang pentingnya di sini yang aku sentuh di sini adalah visi dan juga the way beliau anticipate pergerakan pemain-pemain lain tu memang cukup cantik, yang mengizinkan beliau untuk mengantar bola bagi melepaskan pemain tersebut. Tapi again, unfortunately, peluang-peluang yang dicipta oleh beliau tu tidak dapat disempurnakan lah oleh pemain kita. Peluang-peluang yang terdahulu lah yang aku katakan, yang aku katakan ni bukan perlawanan menentang Pulau Pinang saja. So ianya memberi satu dinamik yang baru
dari segi serangan Sabah FC, especially pada malam tersebut. Kerana kita tahu sekali lagi dua kita punya new head coach ni, dua gameplay dia memang cukup berbeza daripada OKS, di mana aku lebih tengok cara kita bermain ni sebenarnya walaupun ada long ball, tapi ianya lebih cuba untuk memberikan short pass dan juga direct pass untuk pemain kita, di mana ianya cukup sesuai dengan cara permainan Farhan Roslan, membuatkan beliau lebih dikatakan lebih menyerlah lah apabila beliau masuk diberikan masuk di dalam padang as a player Sabah FC. So sekali lagi kepercayaan yang diberikan oleh head coach kita ni telah dibalas dengan baiknya untuk Farhan lah pada perlawanan ni. So membuatkan beliau adalah merupakan antara individu yang bertanggungjawab untuk memastikan serangan, gerakan dan gol boleh dilakukan oleh Sabah FC. Itu yang apa aku ingin sentuh untuk Farhan lah. Tapi apa yang lebih menarik perhatian aku sebenarnya di dalam perlawanan ni, actually semua pemain beraksi seperti mana yang aku inginkan. Of course ada kesilapan yang telah dilakukan, tapi again contribution 11 pemain di atas padang tu berjaya memastikan kita berjaya mengutip 3 mata pada perlawanan ni lah. So antara individu yang dimasukkan pada perlawanan ni yang juga memberi contribution besar untuk tempo permainan Sabah FC dan juga memastikan ball position kita cukup bagus, apatah lagi untuk membuat progressing terhadap bola ni adalah Fakrul Iman, guys. So aku nampak nama dia ni sewaktu Sabah FC memberi final list untuk skuad yang akan didaftarkan juga beraksi sehingga Liga Super ni, dan aku pun tidak pernah nampak dia beraksi under 23 Sabah FC pasal aku tak berapa follow lah untuk tu. So apabila dia dimasukkan, dia ni aku kena puji dia punya keyakinan dia, confident dia apa semua. Pasal first match aku saksikan memang aku nampak dia ni ada dia punya bakat dia tersendiri, game of play dia tersendiri, keyakinan dia tersendiri, dan aku yakin dia ni boleh dibentuk dan boleh merebut kesebelasan utama untuk skuad Sabah FC bagi match-match yang akan datang, provided dia maintain konsisten dan kekal bersama Sabah FC lah. This is of player punya game of style again dan mentality yang betul-betul aku katakan juga sesuai dengan corak permainan The McNee ni, di mana dia tidak mengamalkan long ball, dia lebih kepada ball possession dan juga cuba menerapkan ball progression. So inilah yang telah diberikan oleh Fakrul pada perlawanan, especially lah dia memang cukup menyerlah sewaktu menentang Pulau Pinang pada perlawanan ni, di mana dia sekali lagi memberikan satu dinamik yang cukup berbeza untuk Sabah FC. Ketenangan beliau, aku suka dia ada ability untuk scan kita punya player, position dia orang di mana, membuatkan beliau mempunyai option yang lebih sesuai di mana perlu bola itu dihantarkan, dan ini terbukti apabila gol yang dilakukan oleh Jafri Chu adalah contribution yang dilakukan oleh beliau sendiri. Itu yang bagi aku memang cukup signifikan lah. Aku boleh katakan dua dia main ni, aku tak boleh fikir pemain lain lah, tapi macam pemain JDT Nasio Insa tu, aku macam ada persamaan dari segi permainan mereka ni, dari segi ketenangan, composure Fakrul Iman ni. Tapi itu pendapat aku lah macam Nasio Insa. Tapi anda pula macam mana? Macam seperti gameplay siapa Fakrul Iman ni? Sila tangkap pendapat anda di ruang komentar bawah. Aku juga ingin tahulah. Dan selain daripada tu, bila aku bercerita mengenai ball progression, ini yang banyak 3 kali dilakukan oleh Rawi Sembatuil, dan dengan kehadiran Fakrul Iman ni, ianya menambah satu lagi player yang boleh melakukan benda sedemikian, membuatkan option kita semakin besar untuk menggerakkan bola di bahagian tengah, dan of course menyukarkan lagi pihak lawan untuk membendung pergerakan kita. Itu yang penting. Di antara player lain yang membawa bola tapi terlepas, Fakrul so far aku tengok dia mampu untuk mempertahankan bola tersebut daripada direbut
dengan dengan membuatkan beliau di-foul oleh player lain. So you can look this thing is a good and bad lah. Pasal kalau balik-balik di-foul, cubaan gerakan untuk menjaringkan gol menjadi terbantut. Tapi the way I look at this, apabila beliau di-foul, kita akan mendapat free kick. So banyak di bahagian lawan free kick yang diberikan kepada kita hasil daripada kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan terhadap Fakhrul ni, membuatkan bola tu semakin ke hadapan. So ini pun jangan kita tengok dari segi pembawaan bola, tapi the way he play pun yang memberikan free kick kepada Sabah FC pun adalah merupakan satu advantage yang cukup baik untuk kita sebenarnya. Dan sekali lagi, ianya memang memberi contribution di dalam perjalanan Sabah FC untuk memenangi perlawanan menentang Pulau Pinang, perlawanan tempoh hari lah. Jadi I would like to see again Farhan Roslan terus berada di starting 11 untuk Sabah FC. Lepas tu I would like to see juga Fakhrul Iman ni diberi kepercayaan seterusnya untuk perlawanan yang akan datang. Apa yang aku paling inginkan cuba saksikan di sini adalah kedua-dua pemain ni disenaraikan as a starting 11 untuk perlawanan yang akan datang. Lebih kurang macam tu. So untuk Farhan Roslan, aku tidak risau, dia mempunyai pengalaman sudah di saingan Liga Super. Tapi Fakhrul Iman ni, actually aku bersetujulah macam mana cara JP memperkenalkan beliau slowly di dalam saingan Liga Super ni, kerana kita tidak perlu terus meletakkan beliau as a main player kita. Ianya boleh merosakkan confident dan juga corak permainan beliau. Dia hanya perlu diintroduce slowly di dalam squad Sabah FC dan of course di saingan Liga Super ni, kerana memang aku nampak dia ni ada potensi yang cukup bagus despite size dia lah. So tapi so far walaupun dia ni 165 bukanlah tinggi sangat, tapi the way I look at him, dia memang cukup aware dengan dia punya disadvantage tu, tapi dia dapat counter dengan benda yang lain. So contoh sekali lagi adalah dia punya vision dia. Lepas tu dia ni rajin, dia ni aku nampak juga pemain yang mampu juga menjalankan duty selaku defensive midfield. So dua individu ni, Farhan dan juga Fakhrul ni, yang berbeza. Fakhrul menggerakkan bola di bahagian tengah, manakala Farhan pula menggerakkan bola apabila berada di kotak D. So sekiranya dua ni boleh mendapat peluang lagi, konsisten lagi, kombinasi mereka ni boleh diberikan bilang orang chemistry di antara kedua mereka ni, aku yakin ianya akan sekali lagi boleh merealisasikan apa yang JP inginkan untuk sistem Sabah FC ni. Lebih kurang macam tu. So okay guys, itu adalah benda yang ingin sangat aku sentuh dan kongsikan kepada anda. Tapi again, itu adalah pendapat aku sahaja. Bagaimana pula pendapat anda tentang kedua individu ni, especially Fakhrul Iman guys? Aku kena shout out lah dia ni, memang bagus mainan dia. So letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.